Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Kata dia, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallahu fara'a nasan ka'annahum yaktashirun. Kata Abu Sa'id, dia kata satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia nak masuk dalam masjid. Dalam musallah makna dia tempat semayang dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu dia nak masuk tu, fara'a nasan, tiba-tiba dia nampak ada 3-4 orang di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang tengah duduk berbual-bual, tengah duduk sembang di luar daripada masjid. Ka'annahum yaktashirun, sambil duduk bersembang, sambil duduk berbual-bual tu, mereka ni gelak dalam keadaan gelak yang melampau-lampau. Maknanya ketawa ni sampai lebih-lebih, melawak ni lebih-lebih. Agama bukan nak halang kita melawak, agama bukan halang kita bergurau. Tapi yang agama tak bagi ni, kalau gurauan itu terlalu ghulu, terlalu melampau, sampai kita boleh menjatuhkan maruah orang. Kita nak melawak pun sampai kita lawak fizikal orang yang menjadi bahan lawak. Kawan ni ada suatu orang telinga dia capang ke, kita tengok dia, kita gelak dekat dia, kita kata dekat dia, orang lain pakat duk gelak, orang lain pakat rasa benda tu satu jenaka, sedangkan benda tu adalah menjatuhkan air muka dia. Agama tak bagi. Tuan-tuan, hari ni melawak, hari ni dia macam tu. Kalau kita tengok di kaca-kaca TV pun macam tu. Dia nak tarik orang, dia nak attract orang supaya tengok lawak mereka ni. Mereka akan jadikan satu orang simbol lawak yang dia menggunakan fizikal ni. Duk hina mata kawan ni, duk hina hidung kawan ni, duk hina mulut kawan ni. Orang lain pakai duk gelak. Pasal apa tuan-tuan sekalian, yang agama tak bagi ni pasal apa? Kerana yang menjadikan dia tu bukan manusia, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita bergurau dalam keadaan kita menjadikan fizikal orang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadi satu bahan lawak, seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala ni buat manusia tidak sempurna. Yang kita duk gelak tu bukan kita gelak kepada orang tu, tetapi kita gelak kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala yang menjadikan dia. Allah Ta'ala lah yang cipta muka dia macam tu, Allah Ta'ala lah yang cipta telinga dia macam tu, Allah Ta'ala lah yang mencipta mulut dia macam tu. Jadi kalau pada kita nampak benda tu lawak dan kita sebarkan kepada orang pula untuk menjadi satu bahan gurauan yang menjatuhkan air muka dia, bermakna kita telah menghina penciptaan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala kata dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam surah At-Tin kita akan duk baca, wat-tini wazaitun, apa semua tu, sampai kepada ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Walaupun pada manusia nampak macam tidak sempurna, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan dah cipta dah sempurna dalam keadaan dia. Kita nampak telinga dia ni nampak macam ada rabit sikit, nampak macam tak apa nak cantik. Tuhan kata aku bagi sempurna. Sempurna tu maksud apa? Ada hikmah-hikmah yang tertentu yang Allah Ta'ala bagi, yang Allah Ta'ala buat, yang tidak dapat dijangkau oleh akal kita. Yang kita duk nampak ni, kita duk nampak sempurna ni dengan dia putih, dengan dia segak, dengan badan dia cantik. Bila tengok ada orang badan bengkok sikit, kita kata dia ni tak sempurna. Dah, Allah Ta'ala kata aku jadikan benda tu sempurna. Ada orang yang tuan-tuan sekalian, bila badan dia bengkok ke apa, adalah hikmah-hikmah dia. Dia mungkin boleh masuk mana-mana lubang, dia boleh masuk cara mudah. Ada hikmah dia. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadha batila. Allah Ta'ala tidak menciptakan atas dunia ni satu benda yang sia-sia. Makna dia, setiap yang dijadikan oleh Allah ada yang dikatakan hikmah, tidak sia-sia Allah Ta'ala cipta. Jadi dalam hadis ni tuan-tuan sekalian, Nabi SAW bila dia tengok sahabat Nabi tengah duduk ketawa, tengah duduk gelak, tengah duduk melawak ni, yang yaktashirun, makna dia gelak yang melampau-lampau, bergurau yang melampau-lampau. Walaupun banyak hadis Nabi SAW kata Nabi pun kaki bergurau juga, yang kata Nabi ni, Nabi kaki bergurau, bukan Nabi serius ya. Kadang-kadang ada pembawakan kita ni, ustaz-ustaz kita ni pun dia serius, betul orang kata dia ikut sunnah Nabi. Bukan ikut sunnah Nabi, dia ni ta'ati melawak. Nabi dia melawak. Sampai dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi berjumpa dengan satu orang wanita tua. Hadis ni cukup famous. Wanita tua ni dia menjumpa Nabi SAW. Hadis ni riwayat daripada Al-Mubarak. Makcik ni pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata saya duk semayang, saya duk puasa, saya buat benda yang Allah Ta'ala suruh. Adakah Allah Ta'ala akan memasukkan saya ke dalam syurga? Dia tanya Nabi SAW. Nabi kata apa kepada dia? Nabi kata, la tadkhulu jannatal ajuz. Nabi kata orang tua ni Allah Ta'ala tak bagi masuk dalam syurga. Nabi kata macam tu. Bila dia dengar tuan-tuan sekalian, menangislah makcik ni. Dia rajin duk semayang, dia rajin duk puasa, dia rajin duk bersedekah, dia rajin duk buat benda baik, rajin duk baca Quran, rajin duk berselawat ke atas Nabi. Tiba-tiba yang kata tu, kalam tu keluar daripada mulut Nabi. Nabi kata, la tadkhulul jannata ajuz. Nabi kata tak masuk dalam syurga orang-orang tua ni. Nabi kata menangis makcik ni dalam hadis tuan-tuan sekalian. Bila menangis makcik ni, Nabi pun senyum. Bila Nabi senyum, Nabi panggil sahabat. Nabi kata, tolong pergi panggil makcik tu. Sahabat pun panggil, ya ummu fulan, mai makcik. Nabi panggil. Makcik tu pergi dengan keadaan air mata duk turun teresa-esa, duk kata dia tak boleh masuk syurga dengan amalan yang dia buat. Lalu Nabi SAW dia kata apa? Dia kata sebenarnya makcik, syurga ni tempat orang muda-muda. Dia kata siapa yang masuk dalam syurga takkan tua, walaupun dia meninggal tua, walaupun dia dalam keadaan dia mati tua, tapi bila dia masuk dalam syurga, dia nanti akan jadi muda. Berdasarkan kepada ayat dalam surah Al-Waqi'ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 35 sampai 37. Ni yang kata Nabi Muhammad ni. Nabi Muhammad kata apa? Dia kata Allah Ta'ala berfirman, inna ansha'nahunna insya'a, dan kami jadikan wanita-wanita yang tua yang masuk dalam syurga ni, kami jadikan mereka ini seperti bidadari cantiknya. Atas dunia ni tak nampak bidadari lah, tapi masuk dalam syurga hilang pergi habis semua. Hak mana rambut putih apa semua dia jadi hitam, hak mana rupa apa muka duk berkedut dia jadi tegang balik, hak mana badan pun dah tak ada isi dia jadi berisi balik, dia jadi lentok liuk balik. Pasal apa? Pasal itu syurga. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi sebut, Nabi kata faj'alnahunna abkara, bukan takkan Allah Taala tukar dia jadi muda, malah Allah Taala menjadikan dia itu abkara, dia jadi perawan, jadi sopan anak dara. Walaupun dulu dia menikah ramai, entah sekalian menikah seorang suami meninggal, menikah seorang suami meninggal, 10 orang hak mana menikah dia semua bekat mati habis.
Maknanya 10 orang suami dia, tapi dia masuk dalam syurga, dia menjadi abkara, bikrun. Bikrun ni makna apa? Bikrun ni makna dia anak dara. Sebab itulah sahabat Nabi Abdullah ibnu Quhafah, dia dikenali sebagai Abu Bakar. Abu Bakar ni masuk apa? Bapa kepada Bakar masuk apa? Anak dara. Bukan bakar yang kita faham ni, bakar api ni. Maksud dia Abu Bakar itu bapa kepada anak dara. Siapa dia anak dara? Aisyah dan juga Asma binti Abi Bakar. Itu gelaran tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan nak nampak Arab sikit, kalau ada lagi anak dara 3-4 orang, kata lepas ni ayah nak tukar nama lah ni, nama sekian-sekian ayah nak tukar Abu Bakar. Kata pasal apa? Pasal anak ayah ni ada anak dara. Tak ada masalah. Baik. Dan Nabi kata apa? Nabi kata uruban atraba. Nabi kata bila masuk dalam syurga ni, semua ni satu bayar je umur kita ni. Maknanya satu umur belakang. Walaupun dia dengan cucu dia meninggal lama mana dah, 30 tahun, 40 tahun sebelum cucu dia ni dilahirkan. Tapi bila masuk dalam syurga, umur dia bersama dengan cucu dia dalam keadaan sama. Bila makcik ni dengar tuan-tuan sekalian, terih lam ayam mata senyum renyah Allah. Pasal apa? Pasal boleh masuk syurga jadi muda pula. Maknanya Nabi SAW dia kalau melawak, dia melawak betul. Dia bukan melawak yang karut-marut ni. Bukan melawak yang sampai boleh menjatuhkan aib orang. Melawak tak sampai macam-macam punya melawak. Dengan sahabat Nabi tuan-tuan sekalian, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, satu hari Nabi SAW orang hadiahkan kurma. Jadi dia pun duk makan kurma, dia dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni siapa? Sayyidina Ali ni sepupu dia, anak kepada Abi Talib. Bukan takat sepupu, malah Sayyidina Ali ni juga menjadi menantu kepada Nabi SAW. Menantu dan sepupu duk boleh berkawan sekali, duk boleh melawak sekali tuan-tuan sekalian. Itulah yang kata sunnah Nabi SAW. Mereka duduk 2 orang, mereka duduk makan kurma. Bila makan kurma, Ali ni saja nak melawak dengan pak mentua dia. Dia makan kurma, biji dia letak tempat Nabi SAW. Nabi pun makan juga, biji dia bawa keluar, dia letak atas meja. Ali makan, dia tak letak tempat dia letak tempat Nabi. Dia makan sebiji, dia letak. Dia makan sebiji, dia letak. Lepas tu dia tengok Nabi Muhammad, dia kata makan kuat sungguh. Dia kata nampak penuh biji atas meja tu. Dia kata macam tu. Nabi tengok dia, Nabi senyum. Nabi kata orang hak makan kuat, orang yang makan sekali dengan biji-biji tu. Pasal biji tak ada, Ali tak letak biji atas meja. Itu melawak Nabi SAW. Nabi dengan Arab Badui, satu hari Arab Badui tengah duduk tawaf sambil duduk baca subhanallah walhamdulillah apa semua tu. Nabi duduk ikut belakang dia. Arab Badui ni dia tak kenal Nabi SAW. Jadi apa yang Arab Badui itu sebut, Nabi pun sebut. Dia sebut subhanallah, Nabi pun sebut subhanallah. Dia sebut alhamdulillah, Nabi pun sebut alhamdulillah. Dia pun jadi rimah. Rimah ni maksud apa? Dia jadi terganggu. Dia kata pasal apa dia ni duk ikut aku? Pasal apa dia ni apa yang aku sebut semua dia sebut? Nabi nak melawak dengan Arab Badui ni. Dia kali-kali tengok, dia tak pernah langsung tengok muka Nabi ni. Tak pernah lagi tuan-tuan sekalian. Dia kali-kali dia kata ikut aku apa? Nabi pun senyum dekat dia. Dia kata ni aku nak pergi lapor kepada Muhammad. Dia kata kat Nabi Muhammad. Dia kata aku laporkan Nabi Muhammad, tahulah nanti berjumpa dengan Nabi Muhammad je. Nabi pun senyum ya tuan-tuan sekalian. Nabi suka melawak. Kan? Kita melawak lebih teruk daripada tu kan, melawak tak apa-apa, angkat kawan pituk dalam kolah masjid tu. Apa melawak tuan. Jadi itu di antara lawak. Tapi pasal apa dalam hadis yang kita nak baca ni, Nabi SAW seolah-olah Nabi tak bagi duk melawak ni. Pasal apa? Kerana melawak yang telah dibuat oleh sahabat Nabi terlalu gulu. Terlalu gulu ni maksud apa? Terlalu melampau. Gelak sampai terbahak-bahak, seolah-olah macam tak ada masalah apa atas dunia ni. Gelaklah bertampak aku dan sebagainya. Bila Nabi SAW tengok benda tu, Nabi kata dekat mereka, Nabi kata amma innakum law aktsartum dzikra hadhimil ladzat lasyagalakum amma ara. Nabi kata aku duk tengok hampa ni duk gelak sakan ni, aku duk tengok hampa duk melawak ni, sampai gelak ni lupa habis-habis semua.
Nabi kata, kalaulah kamu semua ni boleh ingat kepada mati, Nabi kata, kalau kamu semua boleh ingat kepada mati, nescaya kamu akan menyibukkan diri kamu dengan amal ibadah dan tidak melakukan perkara seperti mana yang aku tengok kamu dah buat lah ni. Tuan-tuan, kalau kita ni duk ingat mati selalu, cakap dengan orang pun tak apa nak mau dah. Cakap bukan tak bercakap, tapi ada orang nak melawak lebih-lebih pun tak apa nak mau dah. Orang nak ajak, jom haji kita pergi berjalan ni, cuti ni, kita pun dah pencen, duit pencen banyak, jom lah kita pergi enjoy ke apa, jadi macam muda. Kata tak mau dah. Pasal apa? Umur tua lah, duk fikir nanti mati tengah jalan ke apa, jadi tak seronok lah, biarlah mati dalam keadaan amal ibadat. Dia ada preparation untuk dia nak buat. Ni Nabi duk pesan macam tu. Bukan tak boleh seronok, boleh, tapi jangan lebih. Pasal apa? Takut duk lebih-lebih tu, dia lupa bahawasanya dia akan menemui kematian. Ada orang yang duk gelak lebih-lebih, tengah duk gelak keras, tuan sekalian, sambil duk gelak tu, mati lagu tu ya. Mati pasal apa? Orang kata mati pasal gelak lebih. Kan? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Lalu apa kata Nabi SAW? Nabi kata, fa'akthiru min dhikri hadhimil ladzatil maut. Nabi kata, lah ni macam ni, mari sama-sama kita perbanyakkan mengingati mati. Kerana mati ini dia adalah hadhimil ladzat, dia adalah pemotong segala kelazatan dunia. Dunia ni tuan-tuan sekalian, dia jadi tak seronok dah. Macam kita ni pun, bila Allah Ta'ala dah bagi dah hint ataupun bagi tanda-tanda, bagi warning dah, yang kita ni pun tak lama dah dengan kematian. Antara dia apa tuan-tuan sekalian? Allah Ta'ala tarik kelazatan daripada lidah kita untuk nak makan benda-benda banyak ni. Kan bila dah makan, orang kata haji, tambah haji. Ish, takat ni ya, saya makan tak boleh banyak dah kata. Kalau makan banyak pun dia dah mula tak rasa apa, sagi nak tidur pun dah payah dah. Ada orang makan jenis sikit dah, dulu kaki makan. Tapi bila mai berumur ni tuan-tuan sekalian, makan lebih sikit dia mula makan lebih, sagi dia sakit, nak tidur tak boleh, sagi macam-macam lah dia jadi. Maknanya Allah Ta'ala sudah tarik nikmat yang kata kelazatan dunia, sikit demi sikit, sikit demi sikit Allah Ta'ala tarik. Untuk apa? Untuk nak menjadikan rehearsal, untuk nak menjadikan raptai, untuk nak menjadikan kita ni ada preparation, kita nak menemui kematian. Pasal apa? Pasal bila kita mati, bila kita menemui kematian, tak ada benda apa yang lazat pada kita dah. Waktu kita duduk sakarat, tak ada benda apa yang lazat. Tuan-tuan, waktu kita sakit, demam pun, orang bagi makan macam-macam kat kita, tak mau. Pasal apa? Dia kata mulut pahit, dia kata, saya bawa main ni, durian balik pulau ni sedap ni. Tak mau dah, durian balik pulau ke apa, saya tak mau dah. Jeruk Pak Ali dah. Dia tanya jeruk Pak Ali, pasal apa? Pasal jeruk Pak Ali masam. Kan? Yang tu yang boleh makan pun, dia kata, hal lain tak boleh lah. Tuan-tuan nampak tak? Nak abang-abang kat kita, jangan duk pulun sangat dengan dunia. Tapi yang jadi masalah kita ni, tak berapa nak mau nak mengambil iktibar dengan peringatan yang diberikan oleh Nabi SAW. Masa kita ni, masa yang Allah Ta'ala bagi subsidi. Masa subsidi. Subsidi ni maksud apa? Maksud nak kena buat banyak-banyak dah persediaan menemui kematian. Tapi waktu ni lah tuan-tuan sekalian, waktu ni lah yang kita duk kelang kabut nak cari harta lagi banyak ni. Waktu ni lah yang duk kelang kabut nak putih sedara dengan adik-beradik ni. Waktu ni lah duk kelang kabut duk berebut harta dengan adik-beradik. Waktu ni duk nak nama, duk nak pangkat, duk nak darjat dan sebagainya. Pasal apa? Pasal kita tak pernah duk fikir yang kematian itu menunggu kita, sama ada dekat ataupun jauh, yang tu aja. Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi SAW dia pesan kat kita macam tu. Dan kata Nabi SAW lagi, Nabi kata, fa innahu lam yati 'alal qabri yaum illa takallama fihi. Nabi kata, kamu tahu tak, sebenarnya yang kata kubur ni, yang kata tanah kubur ni, tiap-tiap hari dia duk bercakap dengan kita. Yang kata tanah kubur ni tiap-tiap hari duduk bercakap dengan kita. Cuma kita tuan-tuan sekalian yang memang Allah Ta'ala tutup hijab. Kalau Allah Ta'ala buka hijab kita ni, pakai tak lalu kot kubur. Kan tak lalu dah kot kubur ni. Dia duduk bercakap dengan kita. Nabi SAW sebut, Nabi kata tiap-tiap hari ni kubur bercakap. Tuan-tuan, benda yang bukan kata kubur bercakap, benda-benda lain pun nanti akan bercakap di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Tempat yang tuan-tuan duduk ni akan bercakap di hadapan Allah. Yang tak boleh cakap semua akan bercakap di hadapan Allah. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Imam At-Tirmidzi, satu hari Nabi SAW membaca surah Zalzalah. Surah Zalzalah ni surah apa tuan-tuan? Iza zilatil ardu zilzalaha. Tuan-tuan duk baca surah tu sampai kepada ayat yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ayat tu, ingat ayat satu tu. Tuhan kata yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu hari apa? Hari di hadapan Allah. Pada hari itu hari apa? Hari Allah Ta'ala menggoncang dunia ni. Sebab zalzalah maksud dia digoncangkan dunia ni, makna dia hari kiamat. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncang dengan sedahsyat-dahsyatnya. Lepas ni tuan-tuan tak boleh ni duduk ni, tak boleh duduk selesa macam ni. Pasal apa? Pasal bumi duk bergoyang. Macam kita biasa naik kapal. Kalau tuan-tuan pernah naik kapal ke, naik sampan ke, ombak pula dia main laju, tuan duduk tu, kita bukan boleh duduk statik ni tak, kita mesti bergoyang. Ada yang pening kepala, mabuk laut pun ada jadi itu kan. Jadi digoncang oleh Allah Ta'ala. Bila bumi kita digoncang, Tuhan kata apa? Wa akhrajatil ardu asqalaha, akan keluar daripada perut bumi ni apa yang duk terkandung dalam perut bumi. Tu yang dia jadi tsunami. Kan kita tengok tsunami hari tu ni, macam mana tsunami tu bila bumi ni dia bergoncang, bila berlakunya gempa bumi, air tu diisap masuk dalam perut bumi. Pasal apa? Pasal perut nak memuntahkan apa yang ada dalam dia tu. Maka dia puntah tuan-tuan sekalian. Habis mai air mai dengan kelajuan dia dan sebagainya. Saya cerita waktu kita mula-mula mai kuliah hari tu. Ingat tak ingat? Taubat lupa lah cerita dah macam tu ya. Berapa kelajuan tsunami lah apa semua duk cerita, lupa habis-habis, tak apalah, biar-biarlah. Tuan-tuan, Tuhan kata wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insan, dan manusia kata apa waktu tu? Malah anak kita pegang tangan mak ni, mak jadi apa mak mak pula pegang tangan ayah, kata pegang ni abang, awak ni pasal apa ni? Pasal apa nampak dengan lampu apa semua ni duk jatuh bergelimpangan, nampak pokok nyok pun macam duk, pasal jadi apa ni? Tang mana tsunami ni? Tang mana gempa bumi? Dia jadi kelang kabut biar-biar. Dan Tuhan kata apa tuan-tuan sekalian? Wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha. Sebenarnya hari itu dia menceritakan kepada Allah apa yang terjadi kepada dia. Ayat ni tuan-tuan sekalian, Nabi SAW dia baca depan sahabat. Nabi baca yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Nabi kata hari itu menceritakan kepada Allah apa yang duk jadi atas dia. Lalu Nabi tanya kepada sahabat Nabi, Nabi kata atadruna ma akhbaraha? Nabi kata, sahabat-sahabat, Nabi kata kamu tahu tak apa yang dimaksudkan dengan ayat Allah dan apa yang dimaksudkan dengan hari, apa yang dimaksudkan dengan dunia ni? Dia duk mengadu kepada Allah, dia duk cerita kepada Allah, benda apa yang dia cerita? Nabi sudah tanya kepada sahabat. Maka sahabat Nabi jawab, qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Sahabat Nabi kata, Allah dan Rasul lagi tahu, kami tak tahu apa yang bumi ni cuba nak cerita kepada Allah. Maka kata Nabi SAW, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin aw amatin bima 'amila ala zahriha. Sebenarnya bumi ni tengah duk mengadu kepada Allah apa yang kita buat atas dia. Ni tanah kita ni, tempat kita berpijak, tiang-tiang ni yang tuan-tuan biasa pegang, yang tuan-tuan biasa sandak, segala cermin, segala rumah, segala pokok-pokok, segala jalan yang kita pernah berjalan, segala apa macam-macam benda atas dunia ni. Kata Nabi SAW, an tashhada. Tashhad ni maksud apa? Maksud mereka menyaksikan. Saksi ni apa? Dia duk tengok kita apa kita buat atas dunia ni. Mereka menyaksikan kepada Allah, mereka cerita kepada Allah ala kulli abdin, setiap orang lelaki, au amatin, setiap orang perempuan. Duk buat apa atas dia ni? Bumi ni duk cerita kepada Allah. Bima amila ala zahriha, apa yang kita buat atas dia, cerita secara detail. Nabi kata bumi ni duk habang, amilta kadza wa kadza fi yaumin kadza wa kadza fa hadhihi akhbaruha. Rupa-rupanya tuan-tuan, tanah ni duk abang kepada Allah.
Ya Allah, hari sekian-sekian, waktu sekian-sekian, dia ni, kalau dia ni lelaki, dia habaq, Tok Haji ni, dia buat apa atas saya ni? Dia tengah duk sembang ke? Dia tengah duk mengaji ke? Dia tengah duk lena ke? Dia tengah duk mengorat bini orang? Kalau ada lah. Macam-macam dia duk cerita. Kata Nabi SAW, yang kata bumi kita cerita ni, kadha wa kadha fi yaumin, kadha wa kadha. Detail dia cerita. Dia ni hari tu sekian-sekian hari bulan, pukul sekian-sekian, dia pakai baju ni, dia pakai kasut ni, dia duduk tang ni, dia duk buat apa, secara detail. Kita nak lari tang mana tuan-tuan sekalian? Di atas amalan yang kita buat. Sebab itulah tok-tok guru dulu tambah-tambah tempat yang paling mulia sekali. Di mana tempat paling mulia tuan-tuan? Di masjid. Tok guru dulu ni dia duk pesan kat kita, kalau masuk ke masjid, tuan-tuan jangan duduk satu tempat. Boleh faham tuan sekalian? Jangan duduk satu tempat. Kita ni jenis duduk satu tempat tang tu, tempat mana yang kita suka duduk, dinding dan juga tiang tang tu. Bila dia duduk dinding dan juga tiang, jangan siapa yang berani melanggar arahan pi ambil dinding dan tiang dia tu. Kan? Kalau boleh buh nama, dia akan letak nama siap dengan foto stik kat penalan tak tang tu, okay? Yang tu dia punya. Kan, dia pula main lambat tak macam mana main-main tengok-tengok orang sudah pergi ambil tempat dia. Tuan-tuan tarik muka 16. Dah lah tarik muka 16, dia tinggal terus masjid tu tak pergi dah. Dia pergi majang masjid tu di mana tu. Orang kata pasal apa tak main dah ke masjid ni? Dia kata payah, dia kata orang tak erti cakap. Dia duk kata kat orang pula. Dia kata hantau dah aku dengan tiang tu, dia kata 13 tahun aku dengan tiang tu. Oh, dia tahu loh yang kata tiang tu. Tiba-tiba pi hari tu ada orang pergi ambil tiang tu, dia kata. Hai, hati siapa yang tak bara, dia kata. Aku bela tiang pula dah. Tuan. Pasal apa? Jangan bagi tiang tu satu yang untuk nak menjadi saksi di hadapan Allah. Ni banyak lagi tuan-tuan sekalian di kapek-kapek yang kita duduk semayang, kita masuk-masuk semayang tahiyatul masjid. Hari ni kita semayang tang ni, sekali kita masuk pula semayang di sana pula, lepas tu di situ pula. Di mana tempat kita bersujud, kita duduk. Pasal apa? Pasal tempat-tempat ni juga mereka nak minta untuk bersaksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana hadis yang kita baca ni. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, pengajaran yang boleh kita ambil ni sebelum kita nak habis lagi ni, apa dia? Tuan-tuan, apa yang kita lalui atas dunia ini menjadi saksi di hadapan Allah. Tanah kita menjadi saksi, apa saja atas dunia ni mereka akan bercakap di hadapan Allah. Oleh itu buatlah benda baik. Pasal apa? Pasal amalan yang akan diceritakan mereka kepada Allah. Kita minta biarlah amalan tu amalan baik. Tanah ni akan cerita kepada Allah, hari sekian-sekian dia main ke masjid, tak ada siapa pun ada. Waktu tu dia bawa keluar duit RM50, dia bubuh dalam tabung masjid. Allah, seronoknya kita. Dan benda tu yang direport kepada Allah. Yang paling kita takut tu dia main ke masjid, dia tengok orang tak ada, tiba-tiba dia pergi ambil pembaris apa, dia pergi bubuh singgam tang pembaris, dia pergi jolok dalam tabung masjid, tarik dia bawa keluar. Kacau. Yang tu jadi karut tuan-tuan sekalian. Baik, yang tu satu. Lepas tu saya nak baca sikit kepada tuan-tuan sekalian apa lagi yang menjadi saksi di hadapan Allah. Dalam surah Yasin. Surah Yasin ayat 65. Yang ni pun tuan-tuan duk mengapai dalam surah Yasin ni. Kalau tak mengapai pun tuan-tuan tahu ini adalah surah Yasin. Allah Taala sebut al-yaum nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ayat tu jumpa tak jumpa? Macam tak jumpa ya. Pasal apa? Selalunya tu imam seorang yang berjumpa. Pasal kita ni tang mula baca Yasin tu ramai. Yasin semangat tuan-tuan sekalian. Bila main kan walau nasya'u lamasakhna, dia mula tinggal tu imam seorang-seorang Kita lena habis-habis lah. Kan bila nak jaga balik tuan-tuan, nak jaga balik waktu tu imam innama amruhu, jaga balik tu. Pasal apa? Sambil duk tengok-tengok ayam yang kita bawa tu, takut lagi orang pergi curi ayam betul tu. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin ayat 65, Tuhan kata al-yaum, pada hari itu, nakhtimu ala afwahihim, Allah Ta'ala tutup mulut kita, mulut tak boleh bercakap. Yang bercakap ni apa tuan-tuan? Wa tukallimuna aydihim, tangan kita nanti akan bercakap di hadapan Allah.
Macam mana tangan nak bercakap? Wallahu ta'ala a'lam. Tuan-tuan tengok tangan ni, tengok duk bercakap, macam mana tangan ni nak bercakap, mulut ada tak ada. Yang tu kita jangan duk fikir, yang tu kerja Allah. Allah Ta'ala boleh bagi mulut kita bercakap, Allah Ta'ala juga boleh bagi tangan kita bercakap di hadapan Allah. Wa tashhadu arjuluhum, dan juga akan bercakap kaki kita, yang akan bersaksi kaki kita, bima kanu yaksibun, dengan apa yang kita buat atas dunia ni. Kalau kaki kita banyak duk main langkah ke masjid dan surau, tuan-tuan, perbanyakkan langkahan masjid ke surau, ke tempat-tempat baik. Dengar ada sahabat kita sakit, kita turun pergi ziarah dia, kaki kita ni akan bersaksi di hadapan Allah. Dengar sahabat kita sakit, tangan kita ni pegang kawan kita, urut sikit badan dia, tangan kita akan bersaksi di hadapan Allah. Ringankan tangan kita untuk nak buat benda baik, rajin bersedekah. Bukan gaduh sedekah banyak, sedekah sikit pun tak apa, janji ada jawapan tangan kita di hadapan Allah. Yang jadi takut apa tuan-tuan? Takut tangan kita menyaksikan benda yang tak baik di hadapan Allah. Tangan kita duk bercerita ke Allah Ta'ala, dia kata, wahai Tuhan, tangan dia kata, dia duk guna saya ni, duk pegang pen kilometriko. Kan pen kilometriko dulu ni ada kan? Dia buat apa pen tu? Duk tulis nombor ekor. Mampu kita. Tangan ni duk bercerita macam tu pula, jahanam. Dia kata tangan ni lah, dia kata, yang selalu duduk apa? Duk buat bagi rosak, rosak macam-macam lah. Tangan ni lah yang macam-macam, tuan-tuan. Kita takut macam tu. Kita nak kata apa lagi? Tangan ni tangan kita. Kan kita nak menafikan, kita kata tangan cakap bagi elok sikit ni, takut tak pernah buat pun macam tu. Tangan tanya pula kita, bila masa hang tinggal kolam tiai? Tangan buat tanya macam tu kat kita, habis kita nak jawab apa? Baik, tuan-tuan juga boleh rujuk dalam surah Fussilat ayat 20 sehingga ayat 22. Dalam surah Fussilat ayat 20, ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Tadi tangan dengan kaki menjadi saksi di hadapan Allah. Yang ni dalam surah Fussilat ayat 20, Allah Ta'ala kata apa? Sehingga apabila mereka sampai kepada neraka, hatta idza maja'uha, sampai kepada neraka, syahida alaihim, yang bercakap ke atas mereka itu, sam'uhum. Sam'uhum ni apa dia tuan-tuan? Sami'a. Sami'a ni apa? Telinga bercakap di hadapan Allah. Wa absaruhum, absar apa dia? Kita duk guna perkataan basirun. Basir ni apa? Mata kita duk cakap di hadapan Allah. Wa juluduhum, julud ni apa tuan-tuan? Kan kita duk panggil jilid kan? Apa jilid ni, buku ni, jilid ni makna apa? Kulit kita akan bercakap di hadapan Allah, bima kanu ya'malun, dengan apa yang kita buat di hadapan Allah. Ya, apa yang kita buat ketika mana kita hidup. Yang tadi tangan dan kaki bercakap di hadapan Allah, ni dia mai pula ayat, dia cerita apa? Dia cerita kata mata kita bercakap, telinga kita bercakap, kulit kita bercakap di hadapan Allah, bersaksikan apa yang kita buat kepada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau tangan kita ni duk bagi yang mahram, yang bukan mahram duk pegang kita, tuan-tuan sekalian, tangan tu akan bercakap di hadapan Allah, kulit itu akan bercakap di hadapan Allah. Mata kita duk pergi tengok benda-benda yang Allah Ta'ala haramkan, duk pergi tengok benda yang Allah Ta'ala tak bagi tengok, mata ni akan bercakap di hadapan Allah. Macam mana dia nak bercakap, dia duk kenyit mata, kita tak tahu cerita. Jangan duk fikir benda macam tu. Sekali tuan balik sebelum nak lena, dia kata mata duk bercakap macam mana. Apa khabar tu main mata macam tu pula, lain kali gila gitu. Kan benda bukan boleh fikir benda tu, Allah Ta'ala nak jadi kepada kita. Dalam surah Fussilat ayat 21, Allah Ta'ala sebut lagi, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, maka kita berkata kepada kulit kita, ni kulit duk bercakap ni tuan-tuan sekalian ni, kita kata kat kulit kita kata apa? Lima syahidtum alaina, wahai kulit, pasal apa yang hang duduk jadi saksi kepada aku pula? Wahai kulit, pasal apa hang duk bercakap, pasal apa hang duk cerita benda-benda pelik-pelik depan Allah? Kita kata kepada kulit kita. Maka kulit pun menjawab, qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Kulit kita bercakap di hadapan Allah. Bila kita tanya, wahai kulit, pasal apa hang duduk jadi saksi ni? Sepatutnya hang bela aku, sepatutnya hang cover aku, sepatutnya hang sokong aku.
Hang cerita benda hak baik sudahlah. Hang ingat tak kita duk ingat balik kat dia? Hang ingat tak atas dunia dulu aku duk bubuk oil of ulan ke apa dia panggil? Kan? Aku duk bubur macam-macam dekat hang, aku duk bubur lotion, aku bubur lotion ni nak bagi hang lembut apa semua. Sepatutnya hang berterima kasih kepada aku wahai kulit. Tapi pasal apa? Hari ni hang tidak berterima kasih. Hang duk pergi cerita benda-benda yang tak sepatutnya hang cerita. Duk pergi cerita keburukan aku kepada Allah pasal apa? Kita marah kulit kita. Kulit kita jawab apa tuan-tuan? Kulit kita kata apa? Qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Kulit kata nak buat macam mana? Dah Allah Ta'ala bagi aku boleh bercakap. Hari ni aku bercakap lah. Tuhan kata. Nampak tak sekalian? Sebab apa? Sebab yang menjadikan aku ni adalah Allah. Bukan hang. Kulit kata macam tu. Wallahu khalaqakum. Hang tu pun Allah Ta'ala jadi. Aku pun Allah Ta'ala jadi. Takkan aku nak belot kepada yang menjadikan aku? Betul juga. Kulit kata macam tu. Nampak tak sekalian? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian dalam surah Fussilat ayat 22, wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin zanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu manusia, kamu tak boleh nak sembunyikan apa-apa di hadapan Allah. Atas dunia kita boleh sembunyi, tuan-tuan sekalian. Atas dunia kita boleh sembunyi. Kita duk pergi ambil benda-benda haram, orang kata Haji ambil kan? Bukan aku ambil, aku tak tahu. Kita boleh sembunyi, kita boleh bohong orang. Tapi di hadapan Allah, Tuhan kata tak boleh. Pasal apa? Pasal yang menjadi saksi itu telinga kita, menjadi saksi itu mata kita, kulit kita menjadi saksi. Maka Allah Ta'ala kata, walaupun benda ni diceritakan kepada manusia, la ya'lamu kathiran mimma ta'malun. Ramai di kalangan kita yang tak pernah duk ambil tahu apa tentang benda ni. Maksud dia apa tuan-tuan? Dengar saja tapi tak apa peduli. Dia buat jahat tu. Walaupun Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hadis Nabi SAW, riwayat daripada Imam Muslim. Yang ni Nabi cerita kepada sahabat, sambil-sambil Nabi pun tersenyum, nampak gigi geraham Nabi. Cerita dia apa tuan-tuan? Cerita dia ada satu orang manusia di hadapan Allah. Dia ni Allah Ta'ala buka ruang kepada dia untuk membela diri. Bila dia dah tengok tangan dia bercakap, bila dia dah tengok apa semua ni, malaikat kiraman katibin, tuan-tuan, sebelum kita nak baca hadis ni, sebenarnya dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad yang kata malaikat kiraman katibin. Siapa dia malaikat kiraman katibin? Raqib dan juga Atid. Ni kiri kanan kita ni. Ni, depa ni tak pernah duk tidur, tuan-tuan sekalian. Yang kata malaikat ni, depa akan mencatat segala-galanya. Dalam surah Al-Waqi'ah Allah Ta'ala sebut wa wudi'al kitab. Kita bagi laluan untuk azan. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الحمد لله. الله أكبر الله أكبر. اللهم رب هذه الدعوة المصلحة. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dalam suratil Kahfi, tuan-tuan boleh rujuk ayat 47, minta maaf, suratil Kahfi ayat 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tuhan kata wa wudi'al kitab, akan dibentangkan segala catatan amalan kita. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fih, maka kita akan tengok orang yang celaka hari itu, dia pun akan tengok, orang yang rugi atas dunia pun akan tengok catatan amalan kita. Hadis riwayat Imam Ahmad, tuan-tuan boleh rujuk dalam mastika hadis yang dikeluarkan oleh Jakim. Banyak mana gulungan catatan amalan kita ni, kata Nabi SAW, sebanyak 99 gulung. Ni catatan amalan yang duduk tulis oleh malaikat kiraman katibin, 99 gulung. Bila dibentangkan di hadapan kita, Allah Ta'ala kata tengok. Kita pun ambil tengok. Bila kita duduk tengok satu-satu, apa ayat ni kata? Kita kata wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kita tengok-tengok, kita terkejut. Kita kata, kitab apa ni? Catatan apa ni? Report apa ni? Laporan apa ni? Pasal apa? Pasal dalam ni la yughadir, sampai tak tinggal langsung benda-benda kecil, benda-benda yang tak sepatutnya, yang pada kita ni benda ni kecil, tertulis juga. Illa ahsaha, semua tulis. Yang kita duk ingat, tuan-tuan sekalian, kita masuk dalam bilik ayam. Hari tu masuk dalam bilik ayam, kebetulan tengok-tengok ayam pun tak ada lah apa semua, kita pun dah melepaskan hajat lah. Tak mau nak pergi ambil timba, pergi ambil ayam di luar, pergi cerok. Kata cerok lah bahasa utara ni, pergi jirus lah bahasa sini, kan pergi jirus. Alah, biar pergi lah, tok siap ada, biar dia buat kerja dia. Kita di sini tu, rupa-rupanya malaikat tulis. Kita pun tengok-tengok, lah, waktu aku berak dalam tu pun malaikat tulis ni. Sepatutnya tak payahlah tulis, benda kecil, bukan benda apa pun. Tuan-tuan, Allah Ta'ala tulis. Ni kita main tadi ni, kasut kita ni. Kita bila park kasut, kita dah main lambat. Sepatutnya kasut, bila dah kita main lambat, kasut kita parking belakang orang yang datang awal lah. Tiba-tiba kita pergi letak kasut kita di atas kasut orang. Dia dah ada tak ada macam tu? Dia kata tak apa, benda kecil pun, sekali aku keluar awal, aku pakai kasut, aku balik lah. Kawan yang kasut dia ni aku pijak pun, dia pun tak tahu siapa yang pijak kasut dia. Kita duk ingat macam tu, rupanya malaikat duk tulis. Yang ni yang kita terkejut. Tuan-tuan, ni kita masuk dalam masjid. Dia kira nak kupas sikit lah ni. Boleh tunggu sat lah. Kita masuk dalam masjid, tiba-tiba kita nampak tik cicak dalam masjid. Ni selalunya orang macam tu. Nampak tik cicak dalam masjid, kita tak pi ambil bekas penyapu ke apa hak kecil tu untuk nak sapu tik cicak, kita buang. Selesai lah. Tapi tak, biar piyah, kita pergi semayang tempat lain. Tiba-tiba syekh mana tu mai, dia tak nampak tik cicak tu, dia terus pergi sujud, tuan-tuan sekalian. Mangkit-mangkit tik cicak tu ada di diri dia. Pasal apa? Pasal kita tadi ni, kita tidak mencegah benda tu. Kita duk ingat yang ni bukan salah aku, siapa suruh dia tak tengok, siapa suruh dia semayang tang tu, tempat lain luas lagi, pasal apa dia tak semayang. Tuan-tuan, malaikat tulis. Pasal apa hang tak pergi buang benda ni? Sedangkan benda ni kecil je. Yang ni yang kita kata di hadapan Allah. Kita kata apa? Kita kata la yughadiru saghiratan wala kabiratan. Semua benda duk ada dalam kitab ni, duk ada dalam laporan ni, semua ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala,
wa wajadu ma amilu hadiran. Tuhan kata semua yang kamu buat atas dunia, tak kira kecil tak kira besar, akan termaktub di dalam laporan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, wala yazlimu rabbuka ahada, dan Allah Subhanahu wa taala tidak sekali-kali menzalimi kamu. Baik, berbalik kepada hadis ni, bila dia dah tengok macam tu, dia angkat tangan kepada Allah. Yang kata kawan ini, dia kata apa kepada Allah Ta'ala? Dia kata, ya Allah, saya nak menjadi saksi kepada diri saya. Saya nak jadi saksi kepada diri saya. Kalau ambil malaikat jadi saksi, malaikat ni dia boleh kongsi dengan Allah. Dia mungkin ada perancangan dengan Allah nak berkenal saya. Ada juga tuan-tuan orang jenis macam ni. Tuan-tuan boleh rujuk dalam hadis riwayat Imam Muslim. Hadis dia nombor 5271. Nombor apa? Saya tak mau sebut dah. Sekali dia pergi tikam nombor esok, kacau kita. Kadang-kadang ada juga orang duk dengar, dengar nombor cantik dia pun pergi tikam dapat nombor 1. Malah esok dia tahu, ustaz semalam mana panggil dia main, kita buat kenuri sikit, rupanya duit nombor ekor. Kan? Baik, saya tak mau sebut. Jadi hadis tu, kalau tuan-tuan mau PM saya. Hadis ni tuan-tuan sekalian, dia kata apa? Bila Allah Ta'ala bawa kepada dia ni catatan amalan ni, buka buku rekod dia sepanjang umur dia. Kalau dia meninggal umur 60 tahun, Allah Ta'ala buka buku rekod dia. 50 tahun, 40 tahun, buka buku rekod ni. Dia kata apa kepada Allah? Dia menafikan rekod tu. Dia kata tak boleh. Dia kata malaikat ni, mereka ni semua geng Allah. Jadi kalau geng Allah ni, mereka ni boleh bersekongkol dengan Allah untuk nak berkenal saya. Lah ni saya nak cari saksi di kalangan saya, bukan di kalangan malaikat. Dia tolak saksi mentah-mentah. Bukan atas dunia ya, depan Tuhan pun ada Allah sekalian. Allahu Akbar. Dan benda ni dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratil Qiyamah ayat 14. Pada rujuk suratil Qiyamah ayat 14, Allah Ta'ala kata apa? Balil insanu ala nafsihi basirah. Dan Allah Ta'ala buka ruang kepada manusia untuk nak bela diri mereka sendiri. Lah ni manusia okey, hang nak cari peguam mana, hampir carilah. Hang nak cari lawyer mana yang paling hebat, yang menang banyak kes depan Tuhan, silakan pergi cari. Kita nak cari tang mana lawyer tu tuan-tuan sekalian. Baik, dalam hadis ni Nabi menceritakan, Nabi kata, senyum Nabi menceritakan ada manusia macam ni depan Allah. Berdasarkan kepada hadis Nabi riwayat Imam Muslim, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadhahik. Satu hari kami jumpa Nabi dalam keadaan Nabi duk senyum. Lepas tu Nabi ni ketawa ni bunyi macam tu, ketawa macam tu. Sahabat Nabi pun pelik tengok, pasal apa? Benda apa yang melucukan Nabi? Benda apa yang duduk geli hati Nabi ni? Apa benda ni yang Nabi duduk gelak sakan sangat ni? Maka kata Nabi SAW, hal tadruna mimma adhak? Nabi kata, hamba duduk tengok aku gelak ni. Nabi kata, hamba tahu tak aku gelak pasal apa? Maka sahabat Nabi kata apa? Allah wa Rasul wa alam. Dia kata, kami tak tahu pasal apa Nabi gelak. Pasal apa Tuhan gelak kami tak tahu. Kata Nabi SAW, aku gelak bukan pasal apa? Pasal tadi malaikat main cerita kat aku. Malaikat kata ada satu hamba Allah ni, ma min mukhatabatil abdi rabbah. Ada satu hamba Allah, dia ni duk berdebat depan Tuhan. Bila Allah Subhanahu wa taala bawa keluar catatan amalan dia, banyak benda-benda yang dalam tu dia duk buat, tapi dia menafikan. Dia kata semua benda ni direka oleh malaikat atas arahan Allah. Dia kata tak boleh pakai saksi ni. Tuan-tuan boleh faham ayat saya ni? Boleh tak? Baik. Jadi apa tuan-tuan sekalian? Lepas tu dia kata apa? Dia kata alam tujirni minaz zulmi. Dia kata ya Allah, kalau betul engkau tu Allah, engkau tu Tuhan aku, adakah engkau nak menzalimi aku? Dia kata Allah Ta'ala macam tu. Lepas tu Tuhan kata apa? Bala. Tuhan kata tak, aku tak mau zalimkan hang. Kalau tak mau zalim, dia kata apa? Lah ni macam ni, wabil kiramil katibina syuhudan. Lah ni malaikat kiraman katibin tak tepi, mereka ni tak boleh jadi saksi. Tu dia tolak macam tu malaikat. Dia kata tak tepi mereka ni tak boleh jadi saksi. Lepas tu nak jadi saksi ni apa? Lah ni saya nak jadi saksi kafa binafsikal yawma alaik. Saya nak jadi saksi, tangan saya sendiri akan bercakap, perut saya akan bercakap, mata saya akan bercakap, telinga saya akan bercakap, badan saya sendiri akan bercakap. Saya tak mau ambil saksi di kalangan yang luar punya. Malaikat-malaikat ni bukan sebahagian daripada saya. Mereka ni bukan geng saya, bukan orang yang menyokong saya. Tuhan kata okey, fine. Bukan fine tu saya lah. Tuhan kata tak apa, tak ada masalah. Lah ni macam ni. Tuhan kata apa? Fayukhtamu ala fihi. Lalu Allah Ta'ala tutup mulut dia.
Tuhan kata kalau hang nak bagi tangan hang sokong hang, tangan hang jadi peguam, tangan hang menjadi tangan hang menjadi peguam bela, okey, Tuhan kata boleh. Lah ni Tuhan tutup mulut dia tuan-tuan sekalian. Fayuhtamu ala fi, Tuhan tutup mulut dia. Fayuqalu li arkani intiqi, lalu dikatakan kepada seluruh tubuh dia. Tuhan kata intiqi, Tuhan kata mata bercakap, Tuhan kata telinga bercakap, Tuhan kata mulut bercakap, Tuhan kata tangan bercakap. Bila dah tengok benda tu betul tak betul apa yang hampa buat atas dunia dulu ni, suruh bercakap. Kemudian fatantiqu bi a'malih, tangan ni pakat bercakap. Bila tengok ada dalam tu statement kata sehari sekian-sekian dia ada buat benda salah, tangan ni pula dia kata apa? Tangan ni kata apa? Yukhalla bainahu wa bainal kalam. Tangan ni kata apa? Betul apa yang malaikat tulis itu betul. Rupanya tangan tu bukan nak bela dia, rupanya tangan tu pula yang duk jadi musuh dalam selimut kepada dia. Dia duk ingat tangan ni yang mana aku duk bela tangan ni, aku duk bela perut ni, aku duk jaga mata, aku duk jaga badan apa semua ni, benda-benda ni semua akan bela dia, akan defend dia. Rupanya tak. Wa yukhalla bainahul kalam. Semua pakat duk cerita apa yang ditulis oleh malaikat itu adalah benda yang benar. Nah, ambil kan anak jadi ni apa ni sangat. Fayaqulu, kemudian Allah Ta'ala tutup mulut, Allah buka mulut dia. Bila dah habis semua pakat duk kata apa yang malaikat tulis tu betul-betul dah apa semua, Allah Ta'ala tidak bersekongkol dengan malaikat. Malaikat tulis apa yang hang buat atas dunia ni, mereka melihat kamu ni setiap masa, mereka tulis itu adalah benar, mereka ni adalah jujur, semua pakat duk cakap ni, perut duk cakap lah apa semua. Lepas tu Allah Ta'ala buka mulut dia. Bila Allah Ta'ala buka mulut dia kata apa? Bu'dan lakunna fa'an kunna kuntu unadil. Dia kata kat tangan dia, celaka betul hang, celaka tangan. Dia kata kat tangan dia, celaka betul tangan, silap aku duk lotion bagi hang. Macam itulah ayat lebih kurang. Hai, ingatlah dulu waktu hang sakit, waktu hang luka dulu, tangan akulah duk pergi cari ubat. Lepas tu dia tengok perut dia, dia kata celaka betul hang, perut hang langsung tak bela aku. Hang duk pergi habang dekat Allah Ta'ala pula kata hang duk makan benda haram, aku duk masuk dalam hang. Oh, cerita macam tu. Dia tengok kaki dia, dia kata celaka betul kaki, sepatutnya hang bela lah aku jaga hang. Kan, aku bubuh hang stukin, aku cari kasut mahal-mahal aku letak ke hang, tiba-tiba hang pula duk pergi cerita apa yang malaikat tulis tu benda betul. Cukup celaka. Bu'dan ni maksud apa? Celakalah apa yang telah kamu ceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'an kunna kuntu unadil, sedangkan aku dulu aku membela kamu semua. Maksud dia apa tuan-tuan sekalian? Aku jaga hangpa semua ni. Allahu akbar. Nampak tak apa yang ada pada kita, yang kita duk jaga ni tuan-tuan sekalian? Rupanya kalau kita buat salah, semua benda ni akan cerita ataupun bersaksikan kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun cerita kepada sahabat sambil duk renyeh. Pasal apa? Pasal Nabi kata rupanya geng kepiah longgak macam ni pun ada. Nabi kata kan ada juga, ada jenis-jenis macam ni. Baik, muslimin dan muslimat antara mati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita baca tadi, mula-mula tadi nak abang apa tuan-tuan? Saksi. Baik. Dan nak relate dengan tajuk kita malam ni. Baru nak masuk tajuk, bukan masuk nak habis lah. Tajuk ni selalu duduk last. Kan, kita cerita ni, kubur kata mari, rumah kata pergi. Itu tajuk tu. Dan hadis ni diceritakan apa tuan-tuan? Bila dah kubur kita duk bercakap dengan kita tiap-tiap hari, apa dia bercakap? Kubur kata apa? Yang pertama, ingat, kubur kata fayaqul ana baitul ghurbah, wahai manusia, sebenarnya aku adalah rumah yang asing. Dia kata itu. Maksud dia apa tuan-tuan sekalian? Jangan selesa sangat hang duduk di rumah hang tu. Kan, sampai tak pergi ke mana, duduk di rumah ni sampai tak pernah main ke surau, duduk di rumah sampai tak pernah duk main mengaji, seronok duduk di rumah sampai lena, sampai tak semayang di rumah ni. Rumah tu bukan rumah hang, sebenarnya hang akan duduk di sisi aku, kata kubur. Iaitulah baitul ghurbah. Baitul ghurbah ni apa? Rumah yang asing, hang akan duduk seorang-seorang dalam ni. Dan kubur kata lagi tuan-tuan sekalian, wa ana baitul wahdah, aku rumah yang sunyi. Hari ni hang ramai, hang ada isteri, hang ada suami, hang ada anak-anak, hang ada cucu. Kan, kalau hang sakit pun nanti depa duk tolong hang. Dah pun hang dengan pangkat darjat yang ada pada hang pi mana pun orang duk sambut hang, ramai. Hang tak pernah duduk sunyi. Tapi hang kena ingat, satu hari hang akan duduk dalam aku, iaitulah baitul wahdah. Hang duduk seorang-seorang dalam kubur ni. Tuan-tuan, kita duduk dalam kubur duduk berapa orang? Seorang kita ya. Sayang macam mana sekalipun isteri dekat suami pun,
Kan duk teriak lah apa semua ni. Kan orang kata mak jom balik. Tidak, duk tidak suara tangan tu tidak. Mak nak duduk sekali dengan ayah. Tak, mak nak balik juga. Nak balik tuan-tuan sekalian. Tak ada siapa nak berani duduk Kan cucu sayang bilah macam mana pun kepada Tok Wan dia pun, bila Tok Wan dia duduk dalam kubur, tak ada siapa duduk dalam kubur dah. Rumah yang besar kita tak boleh nak bawa. Ingat hadis Nabi SAW. Nabi kata yatba'ul mayyita thalathah. Ingat benda ni tuan-tuan. Yang mengantar mayat kita ke kubur ada 3 benda. Yang pertama ahluhu, ahli keluarga kita. Yang kedua maluhu, harta benda kita, pangkat darjat kita. Bila orang kata siapa mati, habaq nama sekian, tuan-tuan, dengan pangkat darjat apa duk ada dekat dia. Siap dengan belakang lagi PJK, BCK, PKP apa semua duk sebut tu. Kan? Tapi bila Tok Imam baca talqin, Tok Imam tak sebut pun pangkat darjat tu. Kan? Dia sebut nama, kalau dia ni nama Din bin Lum, sebut yang tu ya. Walaupun ada pangkat dia ni, dia panggil wahai Din bin Lum, yang tu ya. Tak ada tuan-tuan sekalian. Yang tu. Dan Nabi kata apa? Yang ketiga wa amaluh, amal kita akan hantar kita ke kubur. Fayarji'uthnani, 2 benda nanti akan balik. Ahli keluarga balik, harta benda akan balik. Wa yabqa ma'ahu wahid, yang akan kekal bersama dengan kita. Ini amalan yang kita duk buat ni. Yang tuan-tuan nak masuk tadi ni, tuan-tuan masuk kaki kanan, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, benda tu akan duduk dengan kita dalam kubur. Tuan-tuan masuk tadi ni, tuan-tuan tengok belah kiri, tengok ada satu tabung dalam tu, kita pun bawa keluar RM10 bulan tabung. Itu benda tu akan beramal dengan kita dan duduk dengan kita dalam kubur. Tuan-tuan masuk dalam ni, tuan-tuan niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadhil masjid. Inilah benda yang akan bersama dengan kita dalam kubur. Tuan-tuan bisa cari satu tempat, angkat tangan, Allahu Akbar, usalli sunnat tahiyatul masjid, tahiyatul masjid saja aku semayang sunat tahiyat masjid. Yang inilah yang akan beramal dengan kita tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan duduk, tuan-tuan duduk dengar kuliah sambil duduk alhamdulillah, subhanallah, duduk berzikir apa semua ni, sementara nak tunggu Aisyah. Benda inilah yang akan bersama dengan kita dalam kubur. Tuan-tuan, kita bangkit tengah malam. Kita bangkit tengah malam waktu tu, kita bangkit, kita pi ke bilik ayam, kita ambil ayam semayang, kita hampakkan sejadah, kita semayang. Waktu tu hanya kita seorang-seorang saja. Bayangkan begitulah keadaan kita di kubur nanti. Semua manusia ada, tetapi mereka tidak bersama dengan kita. Kita ada, anak-anak kita, keluarga kita ada, tapi yang kita duduk semayang tahajud ni kita seorang kita ya. Tuan-tuan bayangkan macam mana kita duduk dalam kubur. Alhamdulillah kalau macam tu keadaan dia, sekurang-kurangnya dapat juga nikmat. Tapi kalau jadi macam seperti mana yang hadis Nabi sebut, kubur ni menghimpit kita dan sebagainya, wal ayazubillahi min zalik. Baik, kemudian kubur ni kata apa? Kubur ni kata lagi wa ana baitut turab, wahai manusia, rumah hang besar pun tapi hang kena ingat, hang akan duduk dalam aku ni apa dia? Baitut turab, rumah yang diperbuat daripada tanah. Hang akan duduk dalam tanah ni. Memang betul, tuan-tuan, kita akan duduk dalam tanah. Kita hanya dibekalkan kain kapan satu saja. Yang kain kapan itu makin lama dia akan hancur. Kain kapan itu makin lama dia akan rosak. Maka badan kita ini akan belaga dengan tanah di saat itu. Dan kita pun akan jadi tanah, tuan-tuan sekalian. Jadi jangan kita sombong dengan pangkat, dengan darjat yang ada dekat kita. Nak sombong apa? Waktu duk kerja boleh lah berasa hebat pasal kita bos mana-mana syarikat, mana-mana jabatan ke apa. Bila dah pencen tak ada apa dah. Jadi jangan duk sombong. Sebab apa tuan-tuan kita nak sombong ni? Pasal kita mati nanti pun kita bukan boleh duk tanam sendiri mayat kita. Kita nak sombong buat apa? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian kalau kita ni kata Nabi, fa idza dufinal abdul mu'min, kalaulah dia ni adalah orang yang beriman kepada Allah. Apa kubur tu kata? Kubur kata faqala lahul qabr marhaban wa ahla. Kubur kata, wahai manusia, datanglah kamu kepada aku. Tuan-tuan, sebenarnya pepatah Melayu tu untuk orang yang beriman kepada Allah. Bila rumah kata pergi, kubur kata mari, itu adalah untuk orang yang beriman kepada Allah. Tapi kita duk guna kepada orang yang tak beriman, betul tak? Kita kata dia ni hampir belah orang, hampir lah nak hang badan pun kubur, kata kubur dah panggil dah, kata ni rumah pun dah halau dah pi. Sebenarnya ayat tu untuk orang yang beriman. Sebab hadis Nabi kata apa? Kubur panggil kita. Kubur kata ahlan wa marhaban. Kubur kata mai selamat datang kepada aku. Kubur yang kata macam tu.
Lalu kubur kata apa? Kubur kata in kunta la ahabba ma yamshi ala zahri ilayya. Kalau engkau nak tahu, engkau adalah orang yang paling aku suka sekali duk berjalan di atas muka bumi ni, duk berjalan di atas belakang aku. Kubur kata macam tu. Pasal apa? Pasal dia duk tengok kita duk pergi ke surau, dia duk tengok kita pergi ke tempat baik, dia duk tengok kita duk pergi mengaji, dia duk tengok kita duk pergi ziarah kawan-kawan, dia duk tengok kita pergi rajin duk pergi cari orang miskin, kita pergi tolong. Kubur duk tengok, kubur duk minta, ya Allah bagilah dia masuk kat aku, ya Allah bagilah dia masuk kat aku. Kubur sendiri minta, tuan-tuan sekalian. Lalu kubur kata apa? Kubur kata kepada dia, fa id wulitukal yaum wasirta ilayya fasattara sani'ibik. Wahai manusia, kamu jangan bimbang bila kamu duduk dalam aku akan layan kamu dengan sebahagia-bahagianya. Kubur kata macam tu. Bila kawan ni meninggal dimasukkan ke dalam kubur, kata Nabi SAW, orang yang beriman tadi ni, fayattasi'u lahu madda basarih. Kubur pun dia meluaskan kawasan dia dalam tu sejauh mata memandang. Bila dia dimasukkan ke dalam kubur, bila orang dah tanam, orang semua bakat balik, tiba-tiba kubur tu dia jadi luas. Kata Nabi, fayattasi', Allah Ta'ala meluaskan kubur itu kepada dia sejauh mata memandang. Kemudian kata Nabi SAW, wa yuftahu lahu babun ilal jannah. Tiba-tiba kubur ni dia buka satu pintu daripada pintu-pintu syurga. Ada satu pintu terbuka bagi kat dia. Dia boleh dusua kepala duk tengok dalam syurga tu. Itu kelebihan. Dan kata Nabi, bila dah dibuka pintu syurga, masuklah yang dikatakan wangian-wangian syurga itu ke dalam kubur dia. Cuma dia tak boleh pi lagi, tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Sebab belum masa dia lagi. Kan? Kemudian yang ni bagi orang yang fajir ataupun orang yang kafir. Fajir ni apa? Fajir ni orang yang on off buat amal ibadat. Satgi dia sembahyang subuh cantik apa semua, satgi tengah hari tak sembahyang. Asar dia sembahyang, maghrib tak sembahyang. Hari ni nampak duk mengaji, duk anggur bagus, duk bagi esok, duk tulis nombor ekor. Ada kena nombor ekor. Dia jenis macam tu. Dia jenis orang kata apa, binatang dua alam macam ni. Kan? Dia jenis jahat pun aku buat, baik pun aku buat. Jenis-jenis macam ni. Yang ni nama dia fajir. Kan? Fajir. Awil kafir. Kafir ni maksud apa? Orang yang ingkar. Orang ni, tuan-tuan sekalian, ketika mana dia meninggal, sedangkan kubur kata apa kepada dia? Kubur kata la marhaban wala ahla. Kubur kata tidak ada selamat datang kepada kamu, pilah jauh-jauh, jangan letakkan kamu kepada aku. Kubur pun halau. Sepatutnya kalau tuan-tuan nak guna istilah ni, bukan rumah kata pergi, kubur kata mari. Rumah kata pergi, kubur pun kata pi mampu bang. Yang tu baru betul. Rumah kata pi, kubur pun kata pi beramboi. Kubur pun tak mau terima. Pasal apa? Pasal dia ni adalah orang yang fajir ataupun orang yang kafir. Kafir ni enggan. Orang suruh semayang tak mau, orang suruh puasa tak mau, orang suruh buat peluang zakat tak mau, orang suruh pergi dengar mengaji, dia kata mengarut semua dengar mengaji. Pukul berapa ada ustaz tak berhenti lagi? Ada tak ada? Kan? Ada dia tak duk lajar apa, dia tak awak. Ingat syok sangat kan duk ceramah. Boleh, tuan-tuan boleh dengar sikit. Sikit nak habis hadis ni. Boleh lah? Saya tak main dah lepas ni. InsyaAllah saya tak main dah. Kemudian kata Nabi SAW, ketika mana dia dimasukkan juga ke dalam kubur. Yalah bila orang mati, tuan-tuan sekalian, kita tak dengar. Kawan yang gali kubur dia pun tak dengar. Kan? Kalau dia dengar, tuan-tuan, dia takkan menjadi tukang gali kubur. Kan? Bila dia duk gali-gali, tiba kubur orang kata, ni Haji, hak kawan mati tu pergi tanam tempat lain. Dia cari siapa dia cakap dengan dia ni? Saya lah Haji ni, Haji duk korek ni saya. Hang kau cakap ni kubur. Dia kata saya lah Haji. Haji pergi letak dia tempat lain, jangan letak kubur ni. Letak tang mana? Ambil letak di Israel. Letak di Israel. Kalau kubur cakap, kita boleh dengar, tapi kita tak dengar. Allah Ta'ala tutup hijab telinga kita. Ketika mana dia dimasukkan, tuan-tuan tahu dah apa yang kubur kata kepada dia? Kubur kata apa? Kubur kata kepada dia, in kunta la abghadha man yamshi ala zahri ilayya. Wahai manusia, kalau hang nak tahu, engkau adalah orang yang paling aku benci sekali duk berjalan di atas aku. Maknanya berjalan di atas dunia ni, kubur duk tengok dia ni berjalan pergi duk buat benda jahat, berjalan pergi tempat yang tak baik. Kubur duk tengok. Kubur benci orang yang macam ni. Tuan-tuan nampak tak? Maknanya kejahatan yang kita buat tu telah dirakam oleh kubur. Kubur duk tengok ni. Bukan takat malaikat kiraman katibin. Kubur sendiri pun dah rekod dah kejahatan tu. Dan kubur tak mau kita dimasukkan ke dalam dia. Sampai kubur kata pergi duk jauh-jauh. Hang adalah orang yang paling aku benci.
Tapi oleh kerana engkau dimasukkan juga, faqad ulitu kal yaum, tapi hari ni engkau dimasukkan ke dalam aku. Apa kubur tu kata kepada dia? Kubur tu kata, wasirta ilayya fasattara sani'i bik, engkau tunggulah apa yang telah aku sediakan kepada engkau. Kubur kata macam tu. Yang ni yang suspend tuan-tuan sekalian. Bila orang dah mula tanam apa semua, dah habis-habis tanam, kemudian kata Nabi SAW, fayaltaimu alai hatta yaltaqiya alai wa takhtalifa adla'u. Ketika mana orang dah balik, tiba-tiba kubur yang tadi ni lebih kurang 5 kaki lebar dia, lebih kurang 6 ataupun 7 kaki panjang dia. Kubur itu yaltaim, kubur itu tiba-tiba menjadi sempit. Menjadi sempit. Nabi kata hatta yaltaqiya alaihi wa takhtalifa adla'uh. Nabi tunjuk dengan jari dia. Nabi kata badan kawan ni kena himpit dengan kubur sehinggalah tulang belulang dia itu berlaga di antara satu sama lain. Ni tulang paru-paru kita ni. Tulang kita ni Nabi tunjuk macam jari dia. Wa asyara bi asabi'i. Kata Nabi tunjuk dengan isyarat jari dia. Nabi kata macam tu. Duk kena himpit. Hancur badan kita, tuan-tuan sekalian, hancur badan kita. Bila hancur, kubur buka balik, jadi elok balik, himpit pula, hancur pula. Dan kata Nabi SAW, Nabi kata wa yuqayyidullahu lahu sab'ina tinina. Di saat itu juga Allah Ta'ala lemparkan kepada orang yang dalam kubur itu, iaitulah 70 sab'ina tinina, 70 ekor ular yang berbisa. Yang ni bukan cerita mastika, tuan-tuan, cerita hadis Nabi ni. Ambil ular berbisa, lempar masuk dalam tu. Di samping duk kena azab, duk kena himpit, duk kena pukul dengan malaikat, ular pula duk patuk. Dan kata Nabi, lau anna wahidan minha nafaqa fil ardi, kalaulah satu ekor ular itu diambil daripada kubur dia ni, dan ular itu patuk kepada bumi, Nabi kata ular tu pergi patuk atas bumi, Nabi kata ma ambata syai'an ma baqiyatid dunya, nescaya habis semua tumbuh-tumbuhan akan kering kontang. Maknanya tanah kita sudah tidak subur disebabkan bisa satu ekor ular itu. Lalu kata Nabi SAW, Nabi kata innamal qabru rawdatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Tuan-tuan duk baca doa tu kan? Doa tu apa? Nabi kata, kita duk baca doa, Allahumma ja'al qabrahu, betul tak? Ya Allah, jadikan kubur dia rawdah, satu taman, min riyadil jannah, daripada taman-taman syurga. Wala taj'al qabrahu hufratan, dan janganlah menjadikan kubur dia itu hufrah, satu lubang daripada lubang api neraka. Ini benda ni disebut oleh Nabi. Jadi tuan-tuan, kita pun boleh baca doa tu juga. Apa doa tu? Allahumma ja'al qabri, itu doa dia. Ya Allah, jadikanlah kubur aku nanti rawdatan, satu lubang, satu taman, min riyadil jannah, daripada taman-taman syurga. Wala taj'al qabri, janganlah jadikan kubur aku hufrah, satu lubang daripada hufratin nar, lubang-lubang api neraka. Dan benda ni disebut oleh Nabi SAW. Dan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Isa ataupun dikenali sebagai Imam At-Tirmidzi. Tuan-tuan boleh rujuk hadis ni, nombor hadis 2384 dalam Sunan At-Tirmidzi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita insya-Allah. Yang inilah yang dimaksudkan yang kata orang yang beriman kepada Allah. Kubur kata datanglah kepada aku, rumah kata pergi, tak ada masalah, memang kita akan pergi pada rumah. Dan kubur kata mailah kepada aku, itulah orang yang beriman. Andainya kubur kata berambuslah kamu, nyahlah kamu daripada aku, itulah orang yang fajir ataupun orang yang kafir. Wal ayazu billahi min zalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan penghisaban kita. Allahumma hasibna hisaban yasira. Semoga Allah Ta'ala permudahkan hisab kita. Tuan-tuan, saya minta maaf banyak-banyak sebab terlajak masa. Kepada tuan-tuan sekalian, kepada Allah Ta'ala saya mohon ampun. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu nasarahu wa walah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.